Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Latif dan juga sahabat-sahabat. Pada hari ini nama saya terlebih dahulu nama saya Muhammad Nabil bin Azman. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk di bawah topik komunikasi antara budaya dan teknologi media. Yang mana tajuk yang saya pilih ataupun artikel jurnal yang saya pilih adalah tajuknya Impak Media Baharu Terhadap Sistem Nilai Masyarakat Melayu di Malaysia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut ke dalam jurnal tersebut, jurnal yang kita pilih ni, yang saya pilih ni. Okey, sukalah untuk saya memberikan sedikit definisi ataupun kefahaman lah apa itu media. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kita tahu dah media ni adalah merupakan alat saluran berkomunikasi. Okey. Media juga merupakan penyampai ataupun pembawa maklumat antara penerima dan juga punca. Okey, antara punca dan juga penerima. So, dapatlah kita gambarkan ataupun kita memberi contoh bahawa media ni sebagai contoh dia foto, video, gambar, itu kategori media. Okey, itu yang didefinisikanlah media secara umum. Okey, kita terus kepada jenis-jenis media. Media ni terbahagi kepada dua. Satu media konvensional ataupun media tradisional lah. Satu lagi media baharu. Okey, apa yang didefinisikan dengan media konvensional? Okey, media konvensional ni kita boleh sebut media tradisional yang pada zaman bukan zaman sekarang lah, zaman sebelum ni, sebelum adanya sambungan internet, sebelum adanya laptop dan sebagainya, komputer riba dan sebagainya, kita menggunakan media konvensional. Itulah dikategorikan sebagai media konvensional, iaitu sebagai contohnya televisyen, filem, buku, majalah, ataupun bahan cetak lah, media cetak. Itu kita definisikan sebagai media konvensional. Okey, untuk media baharu pula, media baharu seperti yang kita sedia maklum, media baharu ni media yang lebih maju ataupun lebih berkembang pesat dia punya pembangunan teknologi dia berbanding dengan media yang media konvensional. Sebab apa? Sebab media baharu ni lebih pantas, lebih efisien dan juga lebih detail lah. Kita boleh dapat maklumat tu secara cepat. Okey, kenapa media baharu ni zaman sekarang masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan media baharu? Sebab media baru ni kalau kita dapat lihat dengan adanya internet, dengan adanya komputer riba, dengan adanya telefon pintar, dengan adanya aplikasi-aplikasi dalam gadget, dengan adanya laman-laman sosial media. Jadi manusia tu sendiri dapat berhubung dengan lebih cepat dan juga lebih pantas. So itu adalah sebab kenapa masyarakat ataupun orang ramai lebih cenderung untuk menggunakan media baharu berbanding dengan media konvensional. Okey, kita teruskan dengan apa yang disebut oleh Syed Arabi Edit pada tahun 2002, yang mana beliau menyatakan pandangan melihat sejarah dan perkembangan komunikasi di Malaysia ni melalui 4 fasa ataupun adalah 4 fasa kemajuan bidang komunikasi yang disebut oleh Syed Arabi Edit. Okey, yang pertama sekali, fasa yang pertama sebelum merdeka. Okey, tahun 1957, yang mana bidang komunikasi pada waktu itu hanyalah surat khabar sebagai media cetak. Okey, macam yang kita tahu kan,
tahun 1957, tahulah sebelum merdeka tu, macam-macam lah apa yang disebarkan pada waktu itu untuk kita mencapai kemerdekaan dan sebagainya. Okey, fasa yang seterusnya, fasa yang kedua, selepas merdeka pada awal 1970-an, yang mana media percetakan ni mula muncul dan juga berkembang secara pesat lah. Sebab apa? Media percetakan ni maksud dia adalah majalah, ada juga surat khabar tu memang dah sebelum tu dikategorikan sebagai media cetak. Adalah majalah, adalah poster, adalah iklan-iklan yang dicetak lah. Itu kita kategorikan sebagai media percetakan. Okay. Yang tu pada tahun awal 1970-an. Dan seterusnya fasa yang ketiga, bidang baharu mula muncul selain kewartawanan dan juga penyiaran. Okay, yang ni kita boleh kategorikan sebagai kita dah mencapai sesuatu yang lebih ke depan lah daripada apa yang hanya media percetakan saja. Sebab bila adanya kewartawanan dan juga penyiaran, kita lebih dapat lihat sesuatu tu dengan lebih memuaskan hati kita, ataupun dengan mata kasar kita sendiri, kita dapat lihat wartawan tu menyampaikan sesuatu berita sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung di televisyen, secara rakaman dan sebagainya. Ini satu bidang komunikasi ni maju pada waktu ini dengan adanya bidang kewartawanan dan juga penyiaran. Okey, dan juga fasa yang keempat, yang terakhir adalah fasa ni bermula pada sekitar 1980-an, yang mana bidang komunikasi berfungsi sebagai bidang komersial. Okey, yang ni yang menarik minat kita. Apabila adanya bidang komersial ni, kita dah mula untuk cenderung ke arah media baharu tu. Media baharu ni bila kita gunakan, dia lebih pantas, lebih cepat dan juga efisien. Okey, bidang komersial ni kenapa kita sebut sebagai bidang komersial? Sebab adanya kajian-kajian ataupun bidang komunikasi ni mula diperkenalkan di universiti-universiti ataupun di pusat-pusat pengajian lah. Bidang komunikasi ni mula dikaji, mula dianalisis dan sebagainya, dan menyebabkan bidang tu menjadi bidang yang komersial. Okey, itu adalah 4 fasa kemajuan bidang komunikasi di Malaysia, yang mana Malaysia melalui 4 fasa tersebut. Okey, yang seterusnya, kita pergi kepada tajuk ataupun kita pergi kepada jurnal kita yang saya dah pilih ni. Okey, tajuk dia adalah impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat Melayu di Malaysia. Okey, tujuan kajian ini diadakan adalah untuk menganalisis perubahan sistem nilai masyarakat Melayu kini akibat perkembangan teknologi media baharu. Okey, sebab kita nak tengok apa yang menyebabkan sistem nilai masyarakat Melayu ni semakin ditinggalkan oleh masyarakat Melayu itu sendiri dengan adanya media baharu. Apa impak dia? Okey, sangat menarik tajuk ni sebab sangat dekatlah dengan kita di hati masyarakat, bukan Melayu saja, masyarakat Malaysia lah khususnya. Sebab kita memanglah hidup kita ni hidup yang hidup bermuafakat, orang cakap kan. Jadi kita kena ada sesuatu sistem nilai masyarakat yang kita sendiri tak hapuskan, tak tinggal, supaya sistem tersebut akan membantu untuk mengeratkan lagi hubungan antara kita, tak kira lah antara bangsa, pelbagai bangsa ataupun agama dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, untuk pendahuluan, kita dapat tahulah macam mana perubahan dekat dunia. Dunia berubah dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan tak
terpinggir juga Malaysia menerima kesan yang sama, yang mana kemajuan teknologi ni menyebabkan memberi kesan kepada media baharu tu datang di Malaysia, dan masyarakat mula menggunakan ataupun membudayakan media baharu tersebut. Okey, pada awalnya orang Melayu ni, masyarakat Melayu ni secara pandangan awalnya lah, masyarakat Melayu ni dia tak setuju dengan kemajuan apa yang dikatakan sebagai teknologi yang maju. Kenapa? Sebab dia kata dia akan teknologi tersebut ataupun kemajuan tersebut akan menghalang perubahan, akan menghalang nilai-nilai murni tersebut ataupun nilai-nilai dalam apa yang ada dalam masyarakat Melayu tu yang diamalkan sebelum ni akan semakin terhakislah. Okey, seterusnya perkembangan teknologi komunikasi media baharu dalam arus kemodenan secara tidak langsung berupaya mempengaruhi sistem nilai masyarakat, amnya masyarakat Melayu. Sebab seperti yang kita sedia maklumlah, media tu sendiri dia ada kesan positif dan juga negatif. Okey, dalam kajian ni sangat menarik. Kajian ni diadakan di kampung Serkam Pantai, Melaka. Serkam Pantai ni merupakan merupakan kampung saya lah. Yang mana saya daripada kecil, saya dilahirkan di Melaka, sehinggalah umur saya 10 tahun saya menetap di kampung Serkam Pantai. Atas sebab tu jugalah saya mengambil jurnal ni sebagai sumber rujukan saya untuk saya ulas. Yang seterusnya kita tengok kepada teori dan juga metodologi kajian, yang mana kajian ini menggunakan dua metodologi. Yang pertama sekali kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ni kita seperti yang kita sedia maklumlah, buku, jurnal dan juga majalah yang merupakan sumber yang penting lah kita boleh dapati daripada perpustakaan dan juga buku-buku dan sebagainya lah. Yang mana kajian kepustakaan ni kita menggunakan dua teknik, iaitu teknik analisis kandungan dan juga teknik perbincangan wacana. So daripada teknik tersebut akan kita dapat hasilkan dapatan kajian tersebut. Yang seterusnya kajian lapangan ataupun yang kita kategorikan etnografi. Apa yang dimaksudkan dengan etnografi ni? Etnografi ni sesuatu yang kita boleh sebut di dalam kajian yang menggunakan untuk menganalisis sesuatu budaya ataupun masyarakat tu sendiri. Yang mana etnografi ni lebih dekatlah dengan kajian yang kita rujuk ni. Dan kaedah yang digunakan adalah pemerhatian, ikut serta dan juga temu bual. Kaedah pemerhatian dan juga ikut serta ni kita menggunakan teknik emik dan juga etik. Emik dan juga etik. Dan juga yang seterusnya kaedah temu bual, iaitu menggunakan teknik temu bual mendalam, in-depth interview. Yang seterusnya kita pergi kepada teori yang digunakan oleh pengkaji dalam artikel ni, iaitu teori modernisasi. Teori ni diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua, yang mana teori modernisasi ni digunakan untuk menerangkan sesuatu proses membabitkan komuniti atau masyarakat dalam pembangunan kemodenan. Teori modernisasi ni juga digunakan pakai untuk menjelaskan mengenai perubahan ataupun kesan media baharu yang berlaku terhadap masyarakat Melayu yang masih menetap di desa dan juga kampung yang masih mengamalkan sistem nilai dalam masyarakat Melayu itu sendiri.
So itulah antara teori dan juga metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji. Okey, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama sekali, dapatan kajian yang saya dapat keluarkan daripada artikel ni ataupun jurnal ni adalah, yang pertama sekali, dia ada 3 kajian, dapatan kajian secara umum lah. Yang pertama sekali adalah melibatkan media baharu dan juga masyarakat Melayu. Okey, dan yang kedua, sistem nilai dan masyarakat Melayu, dan yang ketiga, impak media baharu terhadap sistem nilai-nilai masyarakat Melayu. Okey, kita pergi yang pertama sekali, iaitu media baharu dan masyarakat Melayu. Yang mana kita dapat lihat perkembangan industri teknologi ni, komunikasi sentiasa berlaku seiring dengan perubahan masa dan juga zaman. Yang mana orang Melayu ni bila dia dah pada awalnya dia hanya menerima surat khabar sebagai media cetak, dan juga bila datangnya ada kemajuan seperti televisyen dan juga radio, mereka lebih cenderung dan juga memang diorang agak, bukan diorang, memang diorang happy lah dengan apa yang, dengan kemajuan yang sedia ada tu. Namun begitu, kemajuan tersebut tak dinafikan memberikan kesan positif dan juga negatif kepada masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, media baharu dan juga masyarakat Melayu. Okey, sistem nilai masyarakat Melayu menjadi adat. Seperti yang kita sedia maklum, itulah kita pegang sehingga sekarang, yang mana masyarakat Melayu pegang pada nilai-nilai murni dan juga adat yang diamalkan. Jadi berdasarkan dari situlah kita apa yang masyarakat Melayu cuba kekalkan daripada dulu sehingga sekarang adalah seperti contohnya ukhuwah antara keluarga, masyarakat, kunjung-mengunjung, saling menjemput untuk ke majlis perkahwinan, kenduri kemasyarakatan dan sebagainya. So itulah nilai-nilai yang kita boleh kategorikan sebagai nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, seterusnya media baharu ataupun kehadiran media baharu, terutamanya internet atau jaring, telah memberi perubahan yang ketara kepada dalam dunia komunikasi secara tak langsung kepada orang Melayu. Sebab apa? Sebab kehadiran media baharu ni, apabila adanya media baharu, maka secara tak langsung akan memberi kesan kepada masyarakat Melayu itu sendiri. Tak kisahlah, sebagai contohlah, mereka akan terpengaruh dengan budaya barat, mereka akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak mengamalkan sebagaimana cara hidup orang Melayu itu sendiri, ataupun nilai masyarakat Melayu itu sendiri, identiti Melayu itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, nilai dan juga masyarakat Melayu ni, dia selari ataupun memang berjalan seiring lah dengan agama Islam tu sendiri, yang mana memanglah banyak batasnya, dan juga seperti contohnya batas pergaulan, batas dalam berhibur, pendidikan dan sebagainya. So batas-batas itulah yang menjadikan orang Melayu ni bersifat lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian jadi sistem aplikasi media baharu pula. So kehadiran media baharu ni, okey, contohnya jenis kita dapat lihat jenis-jenis aplikasi media baharu ni, seperti WhatsApp, Twitter, blog, Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype dan sebagainya. Media-media baharu ni secara tak langsung telah meresap ke dalam jiwa masyarakat Melayu itu sendiri, dan masyarakat Melayu tu menerima media baharu itu sebagai sebagai cara untuk mereka membudayakan cara kehidupan lah.
Okey, seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian yang kedua, iaitu sistem nilai dan juga masyarakat Melayu. Okey, yang mana kita dapat lihat sistem nilai dan juga masyarakat Melayu ni seperti yang kita tahulah, masyarakat Melayu ni merujuk proses sosialisasi kepada proses mempelajari aspek-aspek kemasyarakatan atau perkara-perkara yang diamalkan dalam masyarakat supaya individu tu dapat berfungsi dalam masyarakatnya. Yang bahasa mudahnya, sosialisasi ni kita bergaul antara satu sama lain, yang mana kita akan nampak peranan semua lapisan masyarakat, tak kisahlah Melayu ke, India ke, Cina ke dan sebagainya, ada peranan dia masing-masing kat situ. Okey, yang mana seterusnya pembudayaan merujuk kepada proses penerapan unsur-unsur budaya supaya seseorang bertindak dalam lingkungan norma kehidupan, peraturan dan nilai masyarakatnya. Okey, pembudayaan ni apa yang kita sebut sebagai pengaplikasian. Kita aplikasikan apa benda yang nilai-nilai tersebut supaya dapat dibudayakan dan juga dapat diteruskan sehingga mencapai sehingga kita rasakan ianya mampu memberi kesan yang baik kepada masyarakat tu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada poin yang seterusnya, iaitu bila nilai-nilai barat tu sendiri masuk ke dalam meresap ke dalam masyarakat Melayu tu, dapatlah kita fahami nilai ataupun budaya barat ni kebanyakannya adalah perkara-perkara yang negatif, secara tak langsungnya memberi kesan kepada masyarakat Melayu tu sendiri. Jadi orang Melayu ni dulu dia duduk kat bandar, dulu dia duduk kat kampung, dan bila adanya kemajuan, mereka lebih cenderung untuk pindah ke bandar untuk seiring dengan kemajuan tu, tanpa mengira ataupun mengambil kira nilai ataupun sistem nilai masyarakat Melayu tu sendiri. Maknanya dia semakin lama semakin dilupakan ataupun semakin ditinggalkan. Okey, seterusnya dapatan kajian seterusnya kita boleh lihat impak media baharu terhadap sistem nilai-nilai masyarakat Melayu. Yang ni yang kita nak tengok ataupun kita nak tekankan kat sini, yang mana media baharu ni seperti yang kita sedia maklum, media baharu ni orang pilih sebab apa? Sebab ianya mudah dikendalikan, ianya juga mudah untuk digunakan ataupun lebih cepat untuk dapat maklumat tersebut. Memang kita tak nafikan banyak benda-benda positif ataupun perkara yang baik lah boleh kita dapat daripada media baharu ni. Tapi kita dapat itu antara sudut positif yang kita dapat lihat, antaranya maklumat, kita dapat informasi, maklumat dan sebagainya. So dari segi kesan negatif dia pula, kita dapat lihat dia secara tak langsung menghakis sistem nilai masyarakat Melayu itu sendiri. Berdasarkan apa yang pengkaji tulis kat sini, berdasarkan temu bual bersama penduduk di kampung Sekam Pantai tu, dia penduduk memberikan pendapat mereka dengan mengatakan bahawa perubahan masa dan teknologi yang melanda negara secara tak langsung turut memberi kesan kepada masyarakat di kampung mereka, yang mana masyarakat di kampung mereka juga menerima tempias yang sama sebagaimana mereka yang hidup di tempat-tempat yang maju dan lebih moden. Seterusnya perubahan masa dan juga pengenalan media baru secara tak langsung dan perlahan telah menembusi benteng-benteng yang dibina. Benteng-benteng nilai, sistem nilai masyarakat Melayu. So makin lama semakin terhakis dan juga semakin ditinggalkanlah oleh masyarakat. Sebagai contohlah apa yang
ditulis oleh pengkaji. Kat sini kita dapat lihat hasil temu bual dia. Konsep menjemput daripada rumah untuk majlis perkahwinan dan majlis membabitkan kemasyarakatan semakin tidak dilaksanakan. Sebab adanya WhatsApp, adanya Facebook, adanya SMS, adanya email dan sebagainya, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan media baharu itu sendiri. Lebih pantas, lebih cepat dan lebih orang cakap murah sebab bayar internet saja. Kalau kad jemputan nak kena cetak lagi, nak kena modal untuk keluar, beli kad lagi dan sebagainya, kena cetak, kena hantar lagi kepada jiran-jiran dan sebagainya. Okey, secara tak langsung kita dapat lihat kat situ media baharu itu sendiri dah memainkan peranan apa yang dimainkan oleh sistem ataupun nilai masyarakat Melayu tu. Okey, seterusnya impak media baharu terhadap sistem nilai amat ketara. Sistem nilai amat ketara apabila masyarakat kampung kini semakin mengecilkan saiz ataupun hubungan interaksi antara mereka. Ini yang kita dapat lihat yang memang nampak sangatlah dia punya kesan dia kepada masyarakat. Okey. Kesan dia adalah interaksi antara masyarakat semakin mengecil dan juga semakin berkurangan. Dan sebab tu masyarakat semakin berhubung dengan menggunakan media-media baharu seperti WhatsApp, telefon, SMS dan sebagainya. Okey. Jadi secara tak langsung pergaulan antara masyarakat tu semakin berkurangan dan juga memberi kesan yang tidak baiklah kepada sistem nilai masyarakat Melayu tu sendiri. Okey. Seterusnya macam tu juga apa yang berlaku kepada peringkat remaja dan juga kanak-kanak. Kalau zaman saya dulu seronok dulu kanak-kanak kita main main keluar ramai-ramai kan, dengan jiran-jiran sana, kawan-kawan kita, kawan sekolah, ramailah kawan-kawan kampung. Kalau nak cerita game apa, kondi kita main, galah panjang kita main, apa je kita tak main, tangkap spider kita main, semua benda kita main. Seronoklah dulu sebab kita keluar rumah, kita menjalankan aktiviti. Tapi budak zaman sekarang ataupun generasi yang zaman sekarang ni lebih cenderung untuk memilih ataupun menggunakan gadget ataupun telefon pintar mereka di rumah masing-masing. So kuranglah aktiviti di luar rumah berbanding dengan masyarakat yang sebelum ni ataupun generasi yang sebelum ni. So itu antara kesan dia media ataupun kemajuan teknologi tu sendiri kepada masyarakat Melayu. Okey, kita dapat lihat cadangan dan juga penambahbaikan. Kita boleh kita cadangkan ada jugalah untuk cadangan dan penambahbaikan hasil bacaan daripada jurnal ni sendiri. Kita yang pertama sekali, liputan kajian ini dicadangkan bukan hanya di kampung Sekam Pantai je. Yang mana kita dapat tahu, kita dah kaji tadi, masyarakat di kampung ni memang bila dia terima media baharu tu, apa dia punya kesan dia, kita dah tengok. Tapi kita terlupa ada masyarakat Melayu yang duduk di bandar. Jadi untuk pengkaji yang akan datang, cadangan untuk pengkaji yang akan datang, supaya kajian itu dilakukan di sampel tu turut diambil di bandar. Jadi kita dapat tengok bagaimana kehidupan di bandar dengan apa perbezaan dia di kampung. Kita nak tengok sistem tu sendiri ditinggalkan terus ke ataupun masyarakat di bandar lebih menghargai sistem nilai masyarakat Melayu tersebut. So kita cadangan dia untuk mengambil sampel bukan hanya di kampung tetapi juga di bandar. Seterusnya kajian berkenaan kesan terhadap sesuatu budaya perlu ditekankan supaya dapatan kajian lebih jelas dan terperinci. Yang mana
kalau kita dapat tengok macam mana sesuatu yang kita nak analisis tu, biarlah ada yang lebih fokus dan lebih jelas apa yang kita nak kaji, budaya-budaya ataupun sesetengah nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai murni yang kita nak tekankan. Kita tak ambil, kita spesifikkan lagi, berbanding dengan kita tengok secara umum, dia akan jadi sesuatu yang mungkin kita tak dapat precise ataupun kita tak dapat lebih detail. Okey, dan yang terakhir, cadangan yang terakhir adalah kajian melibatkan masyarakat majmuk yang turut mendiami sesuatu kawasan kampung atau bandar supaya kesan kepada masyarakat majmuk dapat dinilai untuk dijadikan rujukan umum. Okey, yang ni maksud dekat sini, kajian yang kita nak kaji adalah kajian secara majmuk, yang mana masyarakat kita tahulah, kita hidup di bermasyarakat ni tak semestinya Melayu di satu tempat saja. Betul. Jadi kajian ni perlu dilakukan secara masyarakat majmuk supaya kesan tu sendiri ataupun dapatan kajian yang kita nak sampaikan ataupun maklumat yang kita nak salurkan dapat dijadikan rujukan kepada orang ramai ataupun kepada semua orang lah yang dapat melihat sama ada dari sudut positif ataupun dari sudut negatif. Okey, secara kesimpulannya, kita dapat lihat masyarakat Melayu ni merupakan masyarakat yang memang berbudi bahasa. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni, lemah lembut dan sebagainya. Sebab memang dah dilatih ataupun sistem nilai masyarakat tu sendiri selari dengan agama Islam, yang mana memang agama Islam menekankan kepada sifat-sifat yang baik lah untuk diamalkan oleh, tak kisahlah orang Melayu ke orang bangsa lain ke. So kita dapat lihat kat sini kesan daripada teknologi, kemajuan teknologi ni ataupun media baru ni memberi kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab kita dapat lihat semakin hari semakin sistem nilai masyarakat Melayu itu sendiri semakin terhakis, semakin ditinggalkan, semakin dilupakan dan sebagainya. So media baharu ni memberikan kesan yang agak yang negatif lah kepada sistem nilai masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, jadi itu saja dari saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. #duduk di rumah. Stay at home.